Sejarah itu perlu diketahui oleh keturunan Sultan Sulu dan rakyat Sultan Kiram di Southern Philippines. Ini sejarahnya penulis asal dari negara Brunei Darussalam Sabahan khusus untuk pengetahuan kepada generasi muda Sabah di sana. Jika generasi kami sudah tiada, kamu sebarkan dan sampaikanlah kepada anak cucu tentang sejarah asal-usul negeri Sabah bakal sampai penghujung. Good info for our young generation. Negeri Sabah adalah jajahan takluk negara Brunei Darussalam seawal pemerintahan Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah, Awang Alak Betatar, tahun 1363-1402 Masehi sehingga ke penghujung abad ke-19 selama 500 tahun. Semasa Perang Saudara Brunei 1661-1673 Sultan Muhyiddin telah menjanjikan wilayah pesisir pantai timur Sabah kepada sepupu beliau Sultan Sulu jika membantu beliau memerangi Sultan Abdul Hakkul Mubin yang berkubu di Pulau Cermin di Kuala Sungai Brunei pada tahun 1673. Walau bagaimanapun, pihak Sultan Sulu tidak menjalankan tugas yang diberikan dengan baik menyebabkan kemurkaan Sultan Muhyiddin yang enggan menyerahkan Sabah kepada Kesultanan Sulu. Sejak itu pihak Kesultanan Sulu hanya menuntut wilayah pesisir pantai timur Sabah. Ini terbukti daripada catatan The History of Java oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 yang mengatakan bahwa on the northeast of Borneo proper Brunei lies a very considerable territory Sabah, the sovereignty of which has long been claimed by Sulu government. Claimed sama dengan menuntut, bukan berarti menguasai. Sehinggalah pada tahun 1865, Sultan Abdul Momin, Brunei telah memajakan wilayah barat Sabah, yang dituntut Sultan Sulu, kepada Charles Lee Moses. C.L. Moses kemudian menjual haknya kepada W.J. Torrey dan Torrey menjual haknya kepada Baron von Overbeck, konsul Empire Austro-Hungari di Hong Kong. Baron von Overbeck bersama Alfred Dent, Hong Kong, kemudiannya menubuhkan The Dent Company. Pada tahun 1877, Baron von Overbeck telah ke Brunei untuk membuat perjanjian pajakan baru dengan Sultan Abdul Momin. Sultan Abdul Momin Brunei telah melantik beliau menjadi Maharaja Sabah dan Raja Gaya dan Sandakan. Menyadari pihak Sultan Sulu juga menuntut wilayah pesisir pantai timur Sabah pada masa itu, Baron von Overbeck juga membuat perjanjian dengan Sultan Sulu ke atas wilayah pesisir pantai timur Sabah yang dituntut Sultan Sulu sebagai jaminan mengelak masalah-masalah di kemudian hari dan beliau dilantik oleh pihak Sultan Sulu sebagai Raja Sandakan dan Dato Bendahara. Duit pajakan wilayah pesisir pantai Sabah yang dibayar oleh Baron von Overbeck kepada Sultan Brunei ialah $12.00 setahun dan $3.00 kepada Temenggung Brunei, manakala duit dibayar kepada Sultan Sulu ialah $5.00 setahun mengikut perjanjian Baron von Overbeck dengan Sultan Sulu pada 1878. Baron von Overbeck kemudian menjual semua haknya kepada Alfred Dent, pengasas British North Borneo Company, yang mentadbir Sabah, North Borneo, dari tahun 1882-1946 yang kemudian menyerahkannya kepada kerajaan British. Jika dilihat pada dokumen-dokumen pajakan Sabah pada Desember 1877 ada terkandung syarat jika Baron von Overbeck atau pengganti-penggantinya tidak membayar sewa pajakan selama 33 tahun, maka
Sultan Brunei Temenggung Brunei berhak mengambil balik semua wilayah pesisir pantai timur Sabah yang dipajakan itu. Akan tetapi Brunei tidak menuntut Sabah. Ini adalah karena rakyat Sabah telah memilih Malaysia pada 1963, itulah pilihan yang dihormati walaupun terasa pilu di hati sesetengah rakyat Brunei pada masa itu. Dan sehingga kini, hubungan rakyat Brunei dan Sabah, Malaysia Borneo, tetap erat bagaikan kerabat, walaupun tidak duduk serumah, senegara, tetap duduk berjiran, bernegara jiran, tetap mesra dan hormat menghormati antara satu sama lain. Yang berhak tidak menuntut, sebaliknya yang tidak berhak, Kesultanan Sulu, yang mahu menuntut. Bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen perjanjian pajakan Sabah pada tahun 1877 yang berkaitan yaitu bukti-bukti Sabah adalah di bawah pemerintahan negara Brunei Darussalam sehingga 29 HB Desember 1877, dan sebelum itu tidak pernah diserahkan kepada mana-mana negara kerajaan termasuk Kesultanan Sulu. Untuk makluman semua dokumen-dokumen asal ini adalah disimpan di Public Record Office London United Kingdom dan mempunyai bilangan rujukan Colonial Office 874/2, 874/17, 874/18, 874/19 dan 874/20. Sila share untuk pengetahuan semua. Betulkan sejarah Sabah yang salah dalam buku TEKS. Apa perlunya kita menuntut negara yang sudah maju, yang ada pembangunan, rakyatnya hidup makmur? Kenapa kita tidak pikir Sulu yang menderita, yang tidak ada air, tidak ada jalan raya? Kenapa tidak itu yang kita tidak pikir? Kenapa pula kita pikir Sabah? Karena Sabah sudah maju, jadi diorang mereka ambil kesempatan atas kemajuan Sabah. Sabah sebenarnya adalah milik Malaysia. Rata-rata tahu, dunia tahu bahwa Sabah adalah milik Malaysia. Iyalah kalau memang tidak dapat dinafikan bahwa Malaysia masih lagi membayar upti kepada kerajaan Sulu sebanyak 5,000, tidak dapat nafikan. Saya memang kalau dia ditanya pun memang ada surat, ya. Memang kerajaan Malaysia masih menyambung pembayaran session money itu sebanyak 5,300, iaitu kira-kira peso 73,000. Setahun dibayar kepada peguam kita di Jolo, iaitu ulama ulkah. Beta berpendapat, bukan lagi berpendapat, mengesahkan bahawa hanya Kiram saja yang berhak bercakap tentang Sabah. Orang lain tidak perlu campur. Terutama sekali kerajaan Filipina, dia tidak ada hak langsung pun dengan Sabah. Yang berhak atas Sabah ialah rakyat Sabah dan juga pewaris Kesultanan Sulu. Itu yang berhak. Dan beta sendiri tidak berhak langsung bercakap tentang Sabah. Sebab Sabah sudah maju, ada masjid, ada berbagai-bagai ya, pembangunan yang ada. Jadi beta rasa bangga. Negara beta sendiri sudah dimajukan. Jadi apa yang kita kecoh-kecoh nak tuntut Sabah? Saya masih banyak negara lagi di Jolo, ketinggalan pulau-pulau yang perlu banyak dimajukan. Ini hasrat beta datang ke sini untuk memajukan yang rosak. Bukan yang dah maju, nak rosakkan semula. Nah, itu bukan agenda beta. Agenda beta ialah membina yang rosak untuk dipulihkan semula. Sabah ke tepi. Itu milik orang lain. Ya, milik Malaysia sebenarnya.